La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ku serahkan semua yang ku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, wa khususan ila sayyidina syayikhina syekh ومشايخنا ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung wa ba'du itu kata Sampai Yaumiddin. wa ala ali. Ya. Sudah baca? Dah. Sambung wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa ba'du fayaqulu al-'abdul faqirul hakirul fani Muhammad Zain ibnu al-Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'i al-Asya satarallahu ayubihi wa ghafara dhunubi. Dan adapun kemudian dari itu, yakni setelah dari pengarang kitab ini menulis bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekaliannya, maka lagi akan berkata hamba yang fakir, yakni pengarang kitab ini akan menyebutkan yang digelarkan dirinya itu ialah seorang yang fakir. Al-fakiru
Al-haqiru yang hina, lagi fana. Ini orang mengendah diri. Orang mengendah diri, dia tak cakap kata dia pandai, dia kata dia orang fakir. Fakir di sini bukanlah fakir harta, bukan fakir miskin. Maksud kata fakir di sini iaitu al-faqiru ilallah, orang yang fakir kepada Allah. Maknanya orang yang sentiasa menumpukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sentiasa duduk pada darjah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Orang yang bergantung penuh hati dia kepada Allah, yang tak bertumpu kepada makhluk, yang tak bertumpu kepada asbab yang tidak boleh memberi bekas, yang hanya melumpuh hatinya kepada Allah Ta'ala, itu namanya al-faqiru ilallah. Yang hina, al-haqiru yakni yang hina. Maksud kata yang hina ni apa dia? Al-haqir maknanya yang banyak dosa. Dia merendahkan dirinya, mengaku dia ni orang yang banyak dosa, dia banyak membuat kesalahan. Itu maksud kata al-haqir. Jadi orang-orang soleh ni dia tak mengatakan dirinya itu banyak ibadah. Kita buat ibadah jangan duk cerita ke orang. Kita solat tahajud jangan cerita ke orang. Dia sembahyang sunat hajat, sunat apa pun jangan cerita ke orang. Dia kena sembunyikan. Ibadah-ibadah kita tu kita kena sembunyikan, biar orang kata kita jahat. Tapi jangan cari pasal. Dan ni kena tangkap polis duduk dalam nanya 12 tahun lama pun kan? Jadi maksudnya tu bukanlah kita cari pasal bagi orang kata kita jahat. Maknanya kita jangan mengaku kata kita ni orang baik. Itu maksud kata al-haqir. Dia tak nak mengaku dia tu orang baik, dia tu orang banyak dosa. Baik, itu maksud kata al-haqir. Orang yang merendah diri dengan Allah, yang mengaku dirinya banyak salah silap. Itu maksud kata al-haqir. Lagi fana, al-fani, al-fana ini banyak melakukan lara, banyak melakukan benda yang sia-sia, banyak melakukan perkara yang salah dengan Allah. Ini orang merendah diri. Mengarang kitabnya seorang wali Allah, ya, seorang wali Allah yang namanya Al-Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'i. Orang acik yang sangat soleh, yang sampai peringkat wali Allah. Tapi dia ni orang yang merendah diri. Itulah perangai yang wajib kita ikut, yang mesti kita ikut. Orang yang walaupun dia banyak amal ibadat, tapi dia masih merendah diri. Sebenarnya orang yang banyak ibadat itu dia merendah diri. Orang yang tak banyak ibadat itulah yang duk rasa dia tinggi diri. Saya pun pandai juga. Saya pun sembahyang tak tinggal juga. Saya Isnin Khamis kalau tak puasa, masa macam tak hidup. Saya ni kalau tak baca Quran satu hari satu juz lah, rasa macam kafir. Tak payah bab begitu lah. Jadi kita bila buat amal ibadat jangan cerita ke orang, sembunyikan. Ya, lagi boleh sembunyi. Dan jangan suka kita tu dikenali orang. Setengah orang dia suka orang kenal dia. Dalam ilmu tasawuf dia panggil hubbul jah, gila kebesaran, gila kemegahan. Jangan suka mengangkat diri, nak orang kenal, jangan. Jadi kita jangan nak kepada benda-benda yang orang ni sebut apa, gila glamour.
Itu bahasa paling tepat lah. Bahasa Arab dia panggil pada hubujah. Ya. Gila glamour. Jadi kita ni kalau orang tak kenal kita siapa, itu disebut dalam hadis Bukhari. Tanda Allah memuliakan seseorang ahlinya, Allah tidak mempopularkan dia di kalangan manusia. Maknanya orang tak kenal dia siapa, padahal dia seorang yang Habibullah. Maka tu tanda dia Allah Ta'ala beri nikmat kat dia. Nikmat orang tak kenal dia. Jadi orang terkenal ni susah tuan. Susah, apa susahnya? Yang tamu pergi ke mana-mana pun nak kena jaga protokol. Betul tak tak? Lagu yang buat lagu tu, panjang-panjang lagu tu, di mana-mana orang panggil pop star. Baik, susah nak jaga protokol star ni. Betul tak? Buat salah sikit je, orang nampak macam 1 juta kesalahan. Dia pakai jubah lagu Pak Imam ni. Ya, dia pergi jalan Kupekan Bidi tu, dia masuk kedai makan roti canai. Tu dia Pak Imam makan roti canai kat kedai. Benda tu harus saja, tapi orang nampak tak boleh. Pasal apa? Pasal dia imam so. Dah badan so. Ya. Jadi kena jaga semua tu. Jadi kalau kita orang tak kenal, Pak Lebay mana pakai jubah serban ni? Tak tekah tu. Jadi selamat. Orang tak kenal kita siapa. Ya. Jadi tanda Allah Ta'ala nak bagi nikmat pada seorang tu, Allah jadikan dia tu orang yang tidak dikenali. Itu disebut dalam hadis Bukhari. Sebab apa? Bila jadi orang terkenal ni, susah. Sonok memang sonok lah. Di mana-mana pun orang cium tangan, orang cium pipi, punggung pun orang nak cium. Tapi apa dia kekurangan dia? Apa dia masalah dia? Masalahnya macam saya cerita tadi, sikit buat salah orang nampak macam besar. Satu. Dan kadang-kadang senang nak buat salah. Jadi orang besar ni kadang-kadang sign dia 1 bilion. Dia tak payah bawa pistol masuk kedai mas. Talar pistol kat kepala Tok Kimat, semua angkut dari sini tak payah. Ya, dia cuma ambil satu orang kecil lah. Dia sign lah 1 bilion masuk akaun. Sono kan? Itu tanda dia bila kita ni tak glamour, tak dikenali, tak ada jawatan yang besar, tu mana Tuhan sayang kita. Tuhan nak jaga kita. Tuhan memuliakan kita. Itu disebut dalam hadis. Sebab apa? Jawatan itu satu malapetaka. Jawatan itu satu malapetaka. Bahkan disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, minta jadi imam tu pun kurang afdal, melainkan orang lantik. Imam yang afdal, imam yang dilantik. Jadi saya dapat tahu imam kita ni dilantik. Bukan dia apply dah. Gaji yang di pohon 10,000 sehari. Itu bukan tak boleh, bukanlah haram, tidak. Cuma yang lebih baik itu yang dilantik. Orang kampus tu dilantik dia jadi imam, itu afdal. Baik. Imam dalam bahasa Arab maksudnya pemimpin. Pemimpin solat, pemimpin rakyat, imam juga. Kepala negeri. Zaman dulu orang panggil khalifah. Zaman ni orang panggil apa? Sultan. Orang panggil presiden. Orang panggil prime minister, perdana menteri, menteri besar, menteri kecil tak ada. Itu semua namanya imam. Jadi imam ni, Nabi kata apa? Nabi kata antara 7 orang yang akan dinaum di bawah aras di pada masa nanti ialah imam yang adil. Antaranya. Pasal apa dia sebut imam yang adil? Pasal susah nak jadi seorang pemimpin yang adil. Apa maksud adil tu? Maksud adil tu bukan maksud parti keadilan. Itu lain, itu parti. Maksud kata adil tu, dia menghukum dengan hukum Allah.
Dia menghukum dengan perintah Allah. Dia tak menghukum dengan undang-undang dia sendiri. Dia tak menghukum dengan hukum manusia. Dia menghukum dengan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Faman lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul fasiqun aw zalimun aw kafirun." Barang siapa yang tidak mahu menghukum dengan hukum Allah, kalau tak fasik zalim, kalau tak zalim kafir. Itu dalam Quran semua. Jadi pemimpin ni bukan mudah tuan-tuan. Jadi orang warak-warak dia tak nak jadi pemimpin. Sebab apa? Nanti dia akan disoal oleh Allah Ta'ala di dalam alam akhirat. Dari soal-soal kepimpinan. Kita jadi pemimpin keluarga ni, peluang lelaki-lelaki ni pun berat kan. Al-Quran dia kata, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu wahai laki-laki dan ahli keluargamu dari api neraka. Pelihara dirimu, qu anfusakum. Peliharalah dirimu wahai laki-laki akan keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas ketua keluarga tu apa dia? Jaga anak-anak dia dan bini-bini dia kalau main dari api neraka. Yang tugas apa ketua keluarga. Bukan senang nak jadi suami ni pun. Jangan duk kata nak kahwin 4 dengan mudah. Kahwin 1 baru tentu habis. Nanti anak-anak tu yang elak dia masuk dalam mereka. Orang lelaki-lelaki ke saya babak kahwin 4, seronok saya bilang lah. Tapi jangan duk tebang kata orang tadi. Kalau seorang pun tak boleh nama minta tahajud, tak sedap kahwin 4. Cukuplah seorang tu. Tu dia kata kalau kamu tak mampu, kalau kahwinlah kamu 2 atau 3 atau 4. Kalau tak mampu, memadailah seorang. Apa pasal? Apa hikmah Allah Ta'ala memadailah seorang? Sebab selalunya seorang tu pun belum mampu. Kalau ada satu isteri pun subuh selalu jelus. Tu jelus. Tak payahlah kahwin 3, 4 lah. Dah dia jelus, bini dia jelus, anak-anak jelus, semua jelus masuk neraka dulu. Jadi tak usah dah doktor Ben nak kahwin 3, 4. Kalau seorang pun tak lepas, susah semua tu akan ditanya di dalam negeri akhirat. Itu yang Pak Imam tak nak kahwin lagi. Susah. Tahun depan tak? Tahun depan. Alhamdulillah. Yang cakap tu seorang tu. Baik. Itu kata al-fakir wal-hakir wal-bani. Ini biasa dalam kitab-kitab kita jumpa orang yang mengarang kitab itu menggelarkan dirinya al-fakiru ilallah wal-hakiru ilallah wal-bani ilallah. Ini orang yang sangat mengundah diri dengan Allah. Jadi kita ni kena bersifat mengundah diri dengan Allah. Masa kita solat tu pun kita kena mengundah diri lah. Maka bawa amalan solat tu sampai di dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum kita takbir, kita kena ada perasaan tazallulan. Tazallulan ni apa dia? Rasa hina diri dengan Allah. Hina diri pasal kita ni banyak dosa. Bila kita takbir Allahu Akbar, kena hadirkan rasa tasliman. Apa dia tasliman? Iaitu rasa kita ni milik Allah. Maka Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Dapat kita solat ni Allah yang mengurniakan. Bukan rajin kita, bukan hendak kita. Semuanya adalah rahmat Allah. Tasliman. Kemudian kita mula membaca bacaan. Kita hendaklah hadir dalam hati rasa tabazzulan. Apa dia tabazzulan? Tabazzulan itu maknanya rasa rendah diri dengan Allah. Baca dengan merendah diri.
daripada doa iftitahnya, kemudian Al-Fatihahnya dengan surah-surahnya, baca dengan merendah diri dengan Allah. Bukan nak mempamerkan taranum, bukan nak mempamerkan panjangnya baca surah pasal hafal Quran, bukan nak mempamerkan kitanya qori, ya, tapi kerana tabazzul, rasa rendah diri dengan Allah. Kemudian kita rokok, kita hadirkan rasa tahaddu'an, khuduk. Khuduk ni apa dah? Khuduk iaitu tetap hati dan diri dalam mematuhi perintah Allah. Kemudian kita takbir, kita i'tidal, kemudian kita sujud. Dalam sujud tu kena hadir rasa takhasyu'an. Apa takhasyu'an? Hilang ingatan yang lain selain ingat hanya kepada Allah. Itu namanya takhasyu'an. Kemudian bila kita duduk tahiyat, masa kita duduk tahiyat akhir tu, dan kita membaca, masa kita duduk antara dua sujud, lepas sujud, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, kita hadirkan ke dalam hati rasa taraghuban, bukan tagauban. Taraghuban. Apa taraghuban? Iaitu rasa seronok, suka, gemar dalam solat. Baca 8 permintaan tu dengan lemah lembut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Imam Syafi'i dia kata sunat baca sampai 8 permintaan. Tapi Imam Hanafi dia kata satu sudah. Lepas tu kita tengok orang-orang bermazhab Hanafi, orang-orang India, dia duduk Rabbi pilih sekejap je. Rabbi pilih dia baca. Kemudian dia sujud. Pasal apa? Itu rukun pendek. Rukun pendek tak disunatkan buat panjang-panjang. Bahkan kalau lebih panjang pada tahiyat jadi batal solat. Jadi kalau sekadar 8 permintaan tu taklah panjang. Taklah panjang. Jangan sampai 80. Dia ulang 10 kali, dia batal solat tu. Sekali cukup lah. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia hadirkan pula rasa tamalluqan. Apa dia tamalluqan? Iaitu rasa nak solat lagi lepas solat ni. Tak jemu-jemu rasa nak solat. Lepas solat nak solat lagi. Maksud kata tamalluqan tu nak berjumpa lagi dengan Allah. Rasa rindu lagi lepas solat nak solat. Kita dah balik habis solat, nak balik ke rumah ni. Hadir dalam hati, besok subuh aku nak datang lagi. Itulah maksud kata tamalluqan, tak jemu-jemu solat. Itulah 7 sifat solat sebagai adab dalam solat yang perlu dibawa dalam kehidupan. Apa ada 7 adab tadi? Tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban dan tamalluqan. Ya kena bawa dalam solat. Tidak tak ada nanya. Solat je kita bawa. Baik. Jadi tazallulan masa bila? Sebelum takbir, iaitu rasa hina diri dengan Allah. Tasliman masa takbiratul ihram, rasa menyerahkan diri kita, urusan kita semua kepada Allah. Allah mengatur kita, Allah menggerakkan kita. Kemudian tabazzulan, iaitu rasa rendah diri kita dengan Allah Ta'ala dalam membaca ayat-ayatnya. Jangan sampai ada riak, jangan sampai ada ujub. Riak barangkali tak ada kalau kita sembahyang seorang-seorang di rumah, tapi terkadang ada ujub. Ada rasa usakan juga aku ni, boleh sembahyang tahajud, Pak Imam belum tentu lagi. Dia rasa dia hebat. Rasa perasaan seorang-seorang. Orang panggil JP, pangkat JP. Tahu JP? Dia jaga perasaan. Mana kata ujub. Tu nak jaga tu. Sudah tabazzulan. Kemudian tahaddu'an. Ketika bila? Ketika rokok. Tetap hati dan diri mentaati perintah Allah. Kemudian takhasyu'an. Ketika sujud. Ketika sujud tu hadirkan rasa khusyuk. Apa dia khusyuk ni?
hilang tumpuan hati kepada perkara selain Allah. Masa sujud tu dikatakan oleh Imam Ghazali, waktu yang amat hampir, yang mudah rasa hampir hati kita dengan Allah. Allah tu hampir kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih hampir kepada kamu, tapi kamu tak dapat nak melihat. Cuma kita ni hamba, tak kala sujud itulah mudah nak rasa hampir dengan Allah tadi. Kalau kita sujud tak rasa hampir dengan Allah, bermakna solat kita itu barangkali tak dinilai oleh Allah. Sebab tu masa sujud, ya, sunat sujud lama dalam sujud akhir. Pasal apa? Nak bagi hadir rasa khusyuk itu bagi orang yang sembahyang seorang. Kalau dah jadi imam, sujud lama-lama lah tu. Sujud akhir itu nanti orang kata Pak Imam ni awalan wa akhiran. Hari ni hari awal aku ikut dia, ini dan juga hari terakhir. Minggu depan aku tak main dah. Pasal apa? Gila, dibaca subhana rabbiyal a'la bihamdi 48 kali. Jadi sembahyang seorang-seorang tu sunat kita sujud yang akhir tu lama. Masa sembahyang jemaah cukuplah 3 kali. Jangan banyak-banyak makruh. Ya. Jadi bila kita sembahyang seorang, sujud yang akhir tu apa hikmahnya? Sunat lama. Sujud-sujud yang lain tak boleh ke? 7 rakaat kedua, rakaat pertama tak boleh ke? Boleh. Tapi masalahnya dia bangun Rabbi Firli, ni rakaat berapa agaknya? Dia nyanyi lupa, sujud lama sangat sampai terlupa rakaat. Itulah hikmahnya. Dia suruh sujud yang akhir tu sebelum tahiyat, sujud lama, minta lama-lama di situ. Saya tengok toko saya tuan-tuan ya. Ada saya cerita dia karamah dia jalan Taif. Dia bila dia sujud ni tuan-tuan, masya-Allah. Dia sujud bukan masa dalam solat jemaah, masa dia sembahyang seorang. Orang dah hampir 4 rakaat dia sujud tadi tak habis. Lama ni dia sujud. Dia seronok sujud. Dia pernah cerita dekat anak-anak murid dia kata, waktu yang paling saya suka dalam solat waktu sujud. Sujud dia seronok dia kata. Kita sujud 10 minit pun dah masuk peminat. Nak hitam. Baik. Kemudian apa lagi? Duduk antara dua sujud. Apa dia? Tarabuban. Iaitu rasa seronok, suka, gemar. Bila kita solat, kita rasa nikmat solat tu. Bila solat tak rasa nikmat, bermakna kita hati banyak penyakit. Hati kita banyak penyakit, makna kita kena taubat. Ya, bila kita tak boleh nak istiqamah di dalam satu-satuan ibadah ni, barangkali kita belum selesai bertaubat. Bila taubat belum selesai, kita nak rasa lazat dalam ibadah tu, dia tak akan datang. Kita seronok tengok Piramli pasal apa? Pasal kita asyik tengok dia buat lawak. Kita tak seronok dalam solat pasal apa? Pasal kita tidak asyik dalam ingat Allah. Pasal apa kita tak ingat Allah? Pasal kita banyak buat salah dengan Allah. Jadi kita kena banyak taubat dengan Allah sebelum kita mengamalkan satu-satu amalan yang lain. Taubat dulu. Imam Ghazali dia cerita dalam Ihya Ulumuddin, mula-mula nak beribadah ni kena ada ilmu. Kemudian kena bertaubat. Ketiganya kena ada guru. Ilmu, taubat, guru. Kemudian barulah boleh ibadah dengan istiqamah insya-Allah. Ini kaedah nak dapat istiqamah dalam ibadah. Ilmu, taubat, ada guru yang memimpin kita. Jangan ambil seorang-seorang. Takut tersalah. Tak ada cikgu nak tanya kat siapa. Bila kita ada kemuskilan, inilah pentingnya ya. 4 kali tadi. Baik, habis. Kita sambung Nama dia, nama pengarang kitab ni Muhammad Zain, anak Tuan Faqih Jalaluddin Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Mazhab yang boleh diikuti sampai akhir zaman 4 saja. Jangan duk cari yang lain. Yang pertamanya Hanafi, yang keduanya Maliki, yang ketiganya Syafi'i, yang keempatnya Hambali.
Siapa yang tak nak bermazhab, itu tanda-tanda menuju kesesatan. Itu kata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, seorang ulama hadis. Dia kata tanda-tanda seseorang itu nak menuju kepada kesesatan, mereka tidak mahu bermazhab. Ada dah ada tak orang yang tak mahu bermazhab? Ada ramai orang tak nak mazhab, konon-konon nak ikut Nabi terus. Konon-konon nak ikut Nabi. Akhirnya ikut masuk ke neraka. Jangan kita rasa kita ni alim, boleh terus faham hadis. Kita ni bukan muhaddisin. Imam Ghazali dia hafal 300,000 hadis. Itu pun dia ikut Imam Syafi'i. Imam Nawawi dia hafal lebih 200,000 hadis. Itu pun dia ikut Imam Syafi'i. Imam Jalaluddin Suyuti, seorang ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i, dia hafal 200,000 hadis. Di zaman dia tak ada orang yang hafal hadis sebanyak dia. Dia pengarang tafsir Jalalain dan pengarang kitab Ashbah wal Nazair. Dia pun ikut Imam Syafi'i. Zaman sekarang siapa yang hafal hadis banyak? Yang saya tahu ada satu orang, dia hafal 100,000 hadis. Dan dia ingat macam Fatihah hadis yang dia hafal. Siapa dia? Habib Umar Al-Yamani, seorang ulama besar. Habib Umar Al-Yamani dia hafal 100,000 hadis, tuan-tuan. Dia pun bermazhab Syafi'i, tuan-tuan. Tiba-tiba orang hari ni hafal hadis berapa ya? Ya, masuk universiti, ambil hadis, jadilah pakar hadis. Hafal hadis berapa tak tahulah kan? Dah mengaku dia pakar hadis. Dah ulama-ulama dia semua dah tendang. Masya Allah. Tidak ada Al-Fakir wal-Hakir. Tidak ada Al-Bani. Itulah orang zaman ni, ya, suka mendabik dada. Nabi kata tanda-tanda nak kiamat ni apa dia? Lahirnya orang-orang jahil mengaku dirinya alim, mengkritik dan mengkondem ulama-ulama yang terdahulu. Itu tanda-tanda nak kiamat. Kita jangan kondem orang alim juga. Jangan kondem alim ulama. Mereka itu menggunung ilmunya. Tanpa mereka siapalah kita ada. Baik baik hadis. Sambung lagi tadi. Aceh negerinya, orang Aceh. Aceh ni dulu ni namanya Tanah Batak. Belum nama Sumatera, namanya Tanah Batak. Sebelum tu nama apa saya tak ingat. Aceh ni ataupun Tanah Batak ni dulu, dia menerima Islam tahun 11 Hijrah. Masa tu Nabi masih ada, tuan. Sumatera ni menerima Islam zaman Nabi masih hidup, tahun 11 Hijrah, dibawa oleh Bani Fatimiyah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu Indonesia ni ramai orang Islam sampai hari ni. Sebuah negara yang boleh ramai orang Islam, Indonesia. Kemudian bila sampai di Tanah Batak ini, dulu nama saya tak ingat, lupa sejarah dia. Akhirnya daripada generasi ke generasi dia bertukar nama dia Sumatera. Sumatera tu dia ambil daripada nama seorang putera raja Islam, namanya Putra Suma. Maka digabungkan Putra Suma tu diputar balik tunggal-langgangkan nama dia Putra Suma di Sumatera. Itulah hasil nama Sumatera, dia ambil daripada nama seorang anak raja yang soleh, namanya Putra Suma. Itulah Aceh ni, tuan-tuan. Orang dulu mulakan dia apa? Serambi Mekah, ya, tempat ramai orang-orang alim ulama di sana. Baik.
Menutup Allah Subhanahu wa taala akan aibnya. Ini mudah-mudahan Allah taala menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita nak Allah taala menyembunyikan aib kita di dunia dan di akhirat, jangan suka-suka membuka aib orang Islam yang lain. Kalau tidak ada keperluan maslahah agama. Kalau tidak ada keperluan maslahah agama, jangan dibuka aib orang Islam yang lain. Kalau ada keperluan maslahah agama, ada 6 perkara yang diharuskan kita buka aib orang lain. Bukanlah haram semata-mata haram, tak boleh buka aib orang lain. Tapi ada kalanya harus, ada kalanya wajib pula. Buka dalam kitab Aqidatul Najin, ada terangkan 6 perkara yang harus kita mengumpat seseorang Islam yang lain dengan membuka aibnya. Ada 6 sebab. InsyaAllah lain kali kita cerita. Kalau nak cerita 6 sebab ni sampai pukul 9.30 tak sampai. Lain kali kena buat kuliah atas. Pasal orang hari ni kata apa lebih apa mengumpat orang, ustaz apa mengumpat orang, tok guru apa kata orang ni, buka aib orang ni, buka aib orang ni. Mereka ada sebab. Ada sebabnya. Jadi bukanlah aib mengumpat tu yang haram, tetapi cara mengumpat tu, apa maslahah dia. Dia saja mengumpat ikut nafsu dia ke, dia mengumpat kerana ada hukum syarak yang mengharuskan. Macam marah ni bukan semata-mata marah mesti berdosa. Nabi kata la taghdab faqad maraddada miraran. Jangan marah. Sesungguhnya Nabi berulang kali menyebutnya. Adakah marah itu mesti salah? Nabi pun marah. Buka dalam kitab Muslim, Bukhari dan Muslim, ataupun buka dalam kitab Mustikah Hadis jilid Muqaddimah. Nabi bila dia berceramah cerita tentang kemunafikan dan kekufuran, muka Nabi merah, telinga Nabi merah, macam Nabi tu nak marah. Sebab apa? Sebab takut orang-orang yang masuk neraka. Dan dia marah kalau orang tu tak menjaga benda ini. Jaga apa? Keimanan dan kemunafikan. Jadi kita ni, maksudnya apa dia? Bukan air marah tu yang salah, cara marah tu. Marah sebab apa? Marah dekat anak. Pasal apa? Pasal anak tak solat. Dapat tak pahala? Dapat pahala. Marah ke anak. Pasal apa? Anak tak nak pergi kedai. Pasal apa? Dia rokok dia. Itu tak payah marah. Jadi marah tu sebab apa? Bukan ain marah tu yang salah, cara marah tu. Cara marah tu yang dihukumkan salah ke tak salah. Begitu. Baik. Jadi siapa yang nak jaga agar dirinya ditutup Allah Ta'ala akan aibnya di dunia dan di akhirat, maka jagalah lidah jangan sampai membuka aib orang lain kalau tidak ada masalah agama. Apatah lagi kalau bukan aib, cuma di reka-reka aib orang. Ini lagi berat. Yang betul pun tak boleh dibuka. Apatah lagi yang dicanang-canangkan, yang dicerita, yang direka-reka, yang orang hari ni panggil fitnah, bukan? Fitnah ni cakap Arab, bukan cakap Melayu. Tapi orang Melayu ambil, buat bahasa dia dan berubah makna daripada bahasa Arab. Kalau orang Arab mari, dia pun tercengang tengok. Kau cakap bahasa aku ni, bahasa aku ni. Arab terubahlah makna dia. Fitnah ni ada banyak makna dia. Dalam Al-Quran ada lebih 10 kalimah fitnah yang berbagai-bagai makna dia. Kadang-kadang fitnah tu maknanya syirik. Contohnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ulama tafsir mengatakan al-fitnatu di situ dengan makna syirik. Syirik itu lebih besar daripada membunuh. Terkadang fitnah itu dengan makna ujian. Contohnya auladukum fitnatukum. Anak-anak kamu adalah fitnah bagi kamu. Mana kata apa? Adalah ujian bagi kamu. Ujian bagi kamu. Kadang-kadang satu percobaan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Mari cuba tengok cerita Harut dan Marut. Akhir ayat tu dia kata apa?
Innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami adalah fitnah. Mana kami ada percobaan bagi kamu. Turunnya malaikat Harut dan Marut nak cerita pada manusia mana satu namanya mukjizat, mana satu namanya sihir, untuk membetulkan tuduhan oleh syaitan yang mempengaruhi umat manusia pada hari itu bahawasanya Nabi Sulaiman ni main sihir. Jadi Harut dan Marut tu malaikat yang turun cerita pada manusia. Ini sihir syaitan punya. Ini mukjizat Nabi Sulaiman punya. Jangan kamu salah faham. Tapi cerita Harut dan Marut ni sudah ditambah-tambah jadi cerita dongeng. Ditokok tambah oleh orang-orang Bani Israel. Dia kata malaikat Harut dan Marut ni turun ke bumi, lalu dia berzina dengan orang perempuan. Akhirnya perempuan tu Allah Ta'ala halau daripada bumi, duduk di angkasa raya, jadi bintang kejora. Pandai. Yang malaikat Harut dan Marut ni pula Allah Ta'ala tanya, kamu nak terima hukuman di akhirat ke di dunia? Harut dan Marut ni dia bincang. Dia kata kalau kena ke akhirat teruk, tak apa, kita ambil hukuman kat dunia. Kami nak kat dunia ya Rabbi ya Allah, bagilah kami hukuman kat dunia. Maka Allah pun hukum kat dia. Apa dia? Harut dan Marut ni dia berjalan di bumi, kaki di atas, tangan di bawah. Jalan macam orang sarkas tu. Maka kalau kita jumpa orang lagu tu Harut Marut kata ni. Itu cerita Harut. Anda cerita dongeng orang Yahudi sebenarnya sampai ke tanah Melayu. Ya, saya pun pernah ada cerita juga ada orang-orang tua dulu kampung. Rupanya bila kita ngaji kitab, ya, rupanya itu cerita Israiliyat nama dia. Kisah-kisah Bani Israel yang ditokok tambah, yang sampai haram kita percaya. Mana ada malaikat yang berzina? Malaikat ni wajib kita percaya mereka semuanya hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Siapa yang mengatakan ada malaikat yang buat dosa, maka boleh membawa kepada cedera iman. Inilah cerita-cerita Israiliyat yang haram kita percaya. Ya. Jadi cerita-cerita Israiliyat ni bukanlah semua salah. Dalam kitab Mustalah Hadis ada disebutkan kisah Israiliyat ni ada 3 jenis. Yang pertama yang wajib dipercayai, yang keduanya yang haram dipercayai, yang ketiganya yang harus dipercayai ataupun kita tawakuf saja kepada Allah. Yang wajib dipercayai iaitu kisah-kisah Nabi yang benar dari keturunan Nabi Yaqub sampai ke Nabi Isa yang tidak ditokok tambah. Kemudian yang haram dipercayai macam kisah tadi ni, kisah Harut dan Marut yang ditokok tambah mengatakan dia buat dosa sudah berzina. Ini tak boleh percaya haram. Cerita Nabi Ayub, dia kena penyakit dimakan ulat, seluruh tubuh dia kena makan ulat. Sampai tinggal 2 tempat ulat tak boleh nak makan, hati dan lidah. Hati ulat tak boleh makan. Pasal apa? Hati dia sentiasa ingat Allah. Pandai pula dia tambah-tambah tu. Akhirnya jatuh dalam sungai, jadi lintah dia. Yang seekor lagi pula dia tak boleh nak makan lidah, akhirnya dia jatuh ke bumi, jadi pacat. Ini kisah menghina Nabi. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang tua dia cuma ada lidah dan hati dia. Orang apa? Dia rangkum lawan ni. Adalah kisah Israiliyat yang haram dipercayai. Jadi bukanlah Israiliyat itu mesti dongeng. Tidak. Ya, ada yang dongeng, ada yang benar, ada yang hanya boleh didengari. Yang boleh didengari itu kisah yang tak menjatuhkan muruah Nabi. Contohnya macam ada satu kisah mengatakan Nabi Daud alaihissalam ni ada 1,600 orang isteri dan 400 orang dayang. Ada 2,000 semua. Masya-Allah. Penuh Penuh. Penuh. Tak penuh banyak sangat tak penuh. Tapi orang lelaki kalau begitu ramai perempuan, bangga kebanggaan dia.
Tapi kisah itu ya adalah Israeliat sebenarnya. Bila dengar ialah percaya tak apa, tak percaya pun tak apa. Tapi yang sahihnya Nabi Daud alaihissalam ada 99 isteri. Dan Nabi Daud alaihissalam ni amat cemburu terhadap isteri-isterinya. Bila baginda keluar daripada istana, sebelum baginda keluar, baginda akan pastikan semua isterinya duduk di dalam istananya, kemudian dia kunci, dia boleh keluar. Dia cukup cemburu. Dia tak macam orang hari ni. Nak pergi mana? Pergi. Nak tumpang kereta orang lelaki-lelaki pun pergi. Ni melampau tu saya. Ada lelaki-lelaki sebelah tu. Jangan seperti Dayus. Ad-Dayus la yadkhulul jannah. Lelaki Dayus tak akan masuk syurga. Kita ada batasan-batasannya yang dinamakan ikhtilaf. Ya, batasan percampuran lelaki-lelaki perempuan ni ada batas tu. Bercampur lelaki-lelaki perempuan dalam hukum fiqh disebut ikhtilaf. Jadi kita kena jaga ikhtilaf ni. Sekadar mana yang dibolehkan syarak, mana yang tak boleh. Baik. Kita ambilkan sikit lagi. Dan mengampuni Allah Subhanahu Wa Taala akan dosanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunilah dosa pengarang kitab ini, iaitu Syekh Muhammad Zain Ibnu Al-Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'i. Komat gogo lagi 2 minit. Kita baca sikit. Bagi cukup sampai masa komat. Hari tu saya dah kena marah sekali. Berhenti awal, tak komat lagi, tak bayang lagi. Jadi kena habis waktu komat tu, baru dia nak komat. Bagus dia tu. Baik kan? Jadi kita ni cuba lihat, dia mengampuni Allah Subhanahu Wa Taala akan dosanya. Maknanya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa pengarang kitab ini. Ini adalah adab kita. Adab kita dengan orang soleh, dengan orang Islam, dengan orang mukmin, tak kira siapa dia, asalkan dia orang mukmin. Sunat kita minta doa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Bukan dia orang mati ya, orang hidup pun. Walaupun dia belum mati, sunat kita minta ampun dosanya kepada Allah. Jangan kita minta bala kepada dia. Ya Allah, butakan matanya, kempungkan perutnya, dia mampus. Jangan kita doa satu doa yang tak baik untuk orang mukmin kalau tidak ada maslahah agama. Sebab apa? Ini sebab dia. Setiap doa yang tak baik yang kita doakan kepada Allah, kepada seorang mukmin, nanti di akhirat kita akan didakwa. Kita akan didakwa. Kenapa kamu doakan dia supaya pecah perut? Silap, elok-elok barangkali kita cepat masuk syurga, jadi terazab dengan sebab kena settlekan kes itu di mahkamah pada masyar. Mahkamah pada masyar ni, ya, dia punya panjang ceritanya bukan pasal hakim makan rasuah. Ya, tapi mahkamah pada masyar ni panjang masanya. Yang pertama, yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddu. Sehari di akhirat terasa seolah-olah 1000 tahun dunia. Kalau sehari cukup lah masa mahkamah, 1000 tahun dunia punya masalah. Kalau kita hari ni hidup di zaman lalu ni, berapa kali hidup mati ya? 1000 tahun. Tu satu kes. Satu kes pula dia berbangkit pula. Rupanya dulu kau ada buat orang ni, buka kes ni pula. Elok-elok kes tu tutup, langsung jadi panjang cerita. Sebab tu jangan kata lagi ni, aku akan dakwa kau di akhirat. Jangan. Itu dia satu malaikat belah kanan lagi dia buat tupai kita. Sebab kita nak tutup. Jangan sebut nak tutup di akhirat. Jangan, kita halalkan sebut. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah. Kalau dia dah salah dengan aku ampunkan. Kalau aku yang salah dengan dia, aku ampunlah dosa aku ya Allah.
Walaupun terang-terang dia buat salah. Jadi kita dah tutup file kita. Jangan sampai dibuka file di akhirat. Di akhirat dengan main-main. Ingat ni, akhirat tu bapak kita punya. Jangan lupa main-main. Jadi begitulah dia tuan-tuan yang rahmati Allah. Ya, jangan sampai kita terlepas cakap untuk kita dakwah seseorang di akhirat. Jangan. Itu namanya jahil tauhid orang tu. Pasal apa? Akhirat jangan dia buat main. Orang kalau boleh tak nak masuk mahkamah akhirat, nak masuk syurga tanpa hisab. Ada doa dia. Kita lepas bayang kita baca doa. Ya. Dukhul jannah biwali hisab, masuk syurga tanpa hisab. Tiba-tiba kita pula buat kes nak dakwa dia mahkamah. Hai, kau cari pasal nak masuk mahkamah, nak pun nak hisab. Ni cari penyakit. Orang tak nak cari penyakit, kau nak cari penyakit. Jangan dia cari penyakit. Jangan dia suka-suka buat file. Malaikat lagi pandang file dia. Jadi kalau orang buat salah, kita halalkan dia cukup lah. Ya, kalau sungguh dia salah, maka kita bertambah pahala. Kalau kita yang salah, mudah-mudahan Tuhan tutup aib kita di dalam negeri akhirat. Baik, kita berhentilah dekat dulu. Dah bulan dah baca, muka pun tak habis. Sembang hari rumah kita ni. Pak Imam, dia Nabi dah tahu. Kemudian katanya, qad ra'aitu fi hadzal zaman ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada soalan ke? Ada soalan? Lega dia. Saya jarang mengajar kitab tauhid, bukan ajar muzakarah, ajar tak pandai. Tak ada orang nak tanya. Kalau ada pun katan. Ada orang tanya. Kalau raja kitab mereka, kejap-kejap soalan, umur dia. Setengah jam dia pula, setengah jam lagi untuk jawab soalan. Kalau ngajar pekah ni banyak masalah. Betul tak? Paling banyak masalah orang nak kahwin lagi. Itulah masalah selalu. Gaduh-gaduh. Dia bini dia kata lagu ni, dia tu lelaki pula kata lagu ni. Itulah masalah selalu. Dulu saya baca sampai kitab, sampai bab nikah kahwin. Kitab Kifayatul Muhtadi. Apa? Talak. Oh, macam-macam kes talak. Kalau kata lagu ni dia talak Ustaz. Gini banyak kes. Macam-macam soalan. Kenapa? Benda tu sentiasa di dalam kehidupan kita. Itulah banyak persoalan. Tauhid ni pasal apa? Tak banyak soalan. Pasal kita tidak mahu menerjunkan diri kita ke bidang sufi. Sebab itu tak ada masalah. Faham tak apa? Tak faham tak apa? Ini masalah dia. Jadi kita sebenarnya wajib terjun ke bidang sufi. Cuma tak ada orang nak buka jalan. Orang dulu-dulu, contohnya Syekh Sa'id Ligi, dia buka jalan ini. Sampai kerajaan, sampai seorang raja kafir kat Thailand masuk Islam. Dia buka masalah ni. Tapi dia pun orang yang ahli di bidangnya. Zaman sekarang ni tak ada orang yang ahli di bidangnya. Saya pun bukan ahli di bidangnya. Itulah barangkali tak ada soalan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik
يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب